Semoga semua berada dalam keadaan sihat dan masih bertenaga untuk meneruskan PDPR kita pada pagi ini. Cikgu banyak terima komplain, terima pandangan daripada parent Anak-anak ni diberi kamulah anak-anak diberikan telefon dan data tapi tidak menggunakan sebaiknya. Okey, guna untuk kegunaan main game dan sebagainya. Nak main game tu tak salah. Tapi pelajaran jangan abaikan. Okay, walaupun ni PDPR, cikgu tak ada bersemuka dengan kamu, tak ada depan kamu, tapi kamu kenalah anggap serius. PDPR ni bukan benda yang main. Okay? Setiap maklumat guru-guru sampaikan tu amatlah berguna untuk kamu, okay? Tolonglah bagi, orang kata apa, bagi sedikit kesungguhan kamu tu, komitmen kamu tu pada pelajaran juga. Main game tak ada masalah, itu boleh jadikan hobi kamu kan, masa lapang kamu. Tapi jangan sampai abai kamu punya pembelajaran Ni cikgu terima komplain kelas-kelas yang cikgu ajar janganlah, tolong. Sebagai pelajar, sepatutnya kamu kena ada rasa kesedaran, tanggungjawab. Okay? Sebab apa? Kamu kena ingat, mak ayah kita tak sentiasa berada bersama kita selama ni. Okay? Kebergantungan kita tu, ya sekarang mungkinlah kan. Tapi masa-masa yang akan datang, kalau kamu tidak memanfaatkan kemudahan yang disediakan oleh mak ayah kamu, cikgu risau nanti kamu tertinggal banyak benda tentang pelajaran, bukan matematik saja, subjek lain. So merugikan kamu lah Cikgu dah banyak kali cakap, okay, kamu masuk kelas, kamu buat kerja, selesaikan kerja, hantar pada cikgu. Cikgu boleh nilai PBD kamu, TP kamu berapa. Okay, mungkin ada antara kamu ni nak masuk sekolah agama, sekolah sains, SBP, college vocational. TP, PBD kamu tu sangatlah penting, okay? Sebab sekarang peperiksaan tak ada. So, hanya mengharapkan PBD. Kalau kamu tak masuk kelas, tak buat kerja yang cikgu bagi, macam mana guru-guru kamu nak menilai kamu? Okay? Itulah sedikit coretan kata daripada cikgu Okay, jadi tanpa melengahkan masa kalau ada, seperti biasalah, kalau ada masalah ke, soalan tak faham ke, boleh terus respon Cikgu tak ambil masa yang lama, insyaAllah sekejap je. Sebab cikgu akan bagi kamu tugasan Cikgu akan buat macam ni dahulu untuk minggu ini sebelum kita masuk topik yang baru lah. Okay? Okay, sebab kita punya kelas masih panjang sampai tahun kehadapan. Tahun hadapan 2022 bulan 3. Jadi cikgu tak naklah tergesa-gesa. Takut nanti ada yang tak faham. Sekarang ni adalah cara untuk kamu faham bagaimana nak selesaikan soalan-soalan aras peperiksaan yang sebenar, okey? Ni adalah contoh. Okay, boleh tengok pada kamu punya paparan Saya cuba sedang buka ni sekarang ni. Ni dia Okey. Ini ke soalan yang kita bincangkan yang Okey, betul. So inilah tugasan dia tugasan ni sebenarnya taklah terlalu susah Okey, ini kan, soalan ni semua ni melibatkan kelima-lima jenis locus jadi kalau kamu nak tahu kamu di tahap yang mana, kamu faham ataupun tidak, kamu cuba buat soalan ni. Kalau kamu tak boleh buat langsung, maksudnya masih lagi rendah aras pemahaman kamu tentang locus. Okey, so kita bincangkan bersama-sama Okey, rajah di atas menunjukkan sebuah sebuah segi empat sama A, B, C, D So ada A, B, C dan D dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Jadi setiap sisi petak ni nilainya adalah 1 unit. Dia tak kira sentimeter, dia kira 1 unit. Okay, P, Q, R, S, T, U adalah 6 titik yang bergerak dalam segi empat sama lah A, B, C, D ni. Okay, sekarang soalan dia menggunakan huruf-huruf dalam rajah. Nyatakan lokus bagi titik yang berikut ni contoh yang pertama dia dah bagi. Okay, P yang berjarak sama dari titik A dan titik C. P itu adalah lokus kamu.
Okay, yang bergerak di dalam segi empat sama ini. Okay. Jadi kamu nak tentukan P kamu itu bergantung kepada ayat di belakang ini. Dari titik A dan titik C. Daripada belakang inilah kamu boleh tentukan dia ini adalah locus yang mana satu. Okay, bila disebut dari titik D dan titik C, maksudnya ada dua titik kat sini. Kena ingat balik lah. Okay, kalau dua titik locus tu mesti berada di mana? Di antaranya kan? Locus tu berada di antara dua titik yang membahagikan dua titik itu kepada dua bahagian. Sekarang kita lihat A dan C. Ni dah bagi, tapi kita bincangkan juga AC mana AC. Ni A, okey. Ni C. Okey. Katakanlah cikgu ambil, cikgu tulis kita buatlah sikit. Kamu kena rajinkan diri. Okey, ni A, ni C. Dia tak buat garis kan? Tapi cuba kamu sambungkan. AC. Okey. Boleh conteng, tak ada masalah. AC, okey. So AC, okey, dia kata sini P ini berjarak sama dari titik A dan C. So bila dia sebut titik A dan titik C, maksudnya ada dua titik. So dua titik ni adalah jenis locus yang keberapa? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Keberapa? Pertama ke? Betul ke pertama? Ni dua titik yang tetap. A, C. Kalau pertama kan satu titik yang tetap. Yang keberapa? Dia yang kedua. Jadi dia adalah jenis locus yang kedua. Ingat balik, jenis locus yang kedua, kamu dah buat contoh-contoh tugasan sebelum ni. Locus ni mesti berada di antaranya, mesti berada di tengah-tengahnya. Okay, yang membahagikan ia kepada dua bahagian yang sama besar. So di tengah-tengah ini, so yang mana? B, BD. So BD inilah yang membahagikan AC kepada dua bahagian yang sama besar. Ni, sama besar kan? Kiri dan kanan, atas dan bawah. Okay, inilah dia BD. Sebab tu dia tulis BD. Okay, locus kamu adalah BD. Okay, jarak dia adalah sama. Nampak? Locus ni jarak dia sama. Daripada locus ke A, locus ke C. Sama kan? Tu konsep macam mana cara nak jawab soalan. Okay? Setakat ni ada soalan? Tak ada. Okay, sekarang kita pergi soalan A. Q yang berjarak sama dari titik. Ni pun sama. Dia sebut titik. Titik D dan juga titik C. Jadi ada dua titik di sini. So, dua titik ingat balik. Dua titik jenis locus yang kedua. Jenis locus yang kedua, locus berada di antaranya, di tengah-tengahnya. Tengok mana D. Ini D. Okay? Yang mana yang dah buat tu boleh semak jawapan kamu yang tak hantar pada cikgu. Ni D, ni C. Dia dah gariskan dah. D, C. Jadi mana yang membahagikan dia? EG ni. Okay. EG saya nak kamu nampak. Di manakah locusnya? Di tengah-tengahnya. EG lah. EG. Sebenarnya dia sampai bawah. Okay. Dia sampai bawah. Tapi sebab kita nak yang ada, yang berada di dalam segi empat sahaja. So, EG lah. Bawah ni tak ada huruf dah. Okay. So, EG lah jawapannya. Okay. Ini jenis locus yang kedua. Ni yang kedua. Ini pun yang kedua. Okay. Sekarang kita nak lihat B. Okay. R yang bersentiasa berjarak 3 unit dari garis AB. R dia tak bagi dalam ni. Maksudnya R kamu tu adalah locus kamu. Jarak dia adalah 3 unit. Ingat, satu garis ni mewakili 1 unit. Dia kata kat sini berjarak 3 unit dari AB. Okay? AB. Saya padam dulu. Okay. AB. Mana AB? Ni AB. Ni A, ni B. Dia dah bagi dah satu garis lurus. Ingat tak? Ini locus, jenis locus yang keberapa ni sebenarnya? Ya. Jenis locus yang ketiga. Ingat, kalau jenis locus yang ketiga, okay, dia ada atas dan bawah kan? Ni garis lurus dia. Locus kamu ada di atas, ada di bawah. Okay, sekarang kalau kita lihat AB, atasnya dah keluar daripada segi 4. So, atas ni dah tak payah tengok. So, tak ada apa-apa kat atas ni. Jadi, kita lihat yang di bawah. Dalam ni lah. Dia kata jaraknya 3 unit. So, kiralah. Ni A, ni B. So, 3 unit kan? Ni unit yang pertama. Ni yang pertama.
Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Jadi ni dia. H ni. H apa? HF. Okey, inilah kamu punya locus. Jaraknya adalah 3 unit. Daripada garis lurus AB. Okey? Sebab tu kamu kena faham 5 jenis locus tu. Baru kamu nampak. Soalan tu adalah mewakili jenis locus yang mana satu. Jadi jawapannya adalah HF. Okey? Kalau kamu terbalik buat FH pun diterima. Tidak ada masalah. Okey? Okay, sekarang soalan C. Okay, S yang berjarak sama dari garis AD dan BC. Ni ada dua garis. Sekarang ni kita ingat balik. Kalau kamu belajar sebelum ni, jenis locus ada dua jenis. Dua garis. Kan? Satu garis lurus yang selari. Satu lagi garis lurus yang bersilang. Kita nak lihat dulu. Adakah C ini, AD dan BC ni selari ataupun bersilang? Kena tengok pada gambar rajah. Tengok pada AD. Mana A? Ni A. Ni D. Ni dia. AD. Okey, kemudian tengok pada BC. Mana BC? Ni BC. Okey. Sekarang ni saya nak tanya. Ni garis lurus apa, Emil? Ya, selari. Jadi ingat balik. Kalau dia garis lurus yang selari, dia adalah jenis locus yang keempat. Jadi locusnya mesti berada di tengahnya. Yang ni kamu tak payahlah buat jalan kerja dia, langkah-langkah dia. Sebab dia dah bagi dah. Kamu cuma kena fikirkan yang manakah locusnya. Jadi yang mana locusnya, Emil? EG. Inilah locus kamu di tengah-tengahnya. Yang membahagikan ia kepada dua bahagian yang sama besar. Sama besar kan? Jadi EG. Okey? Itu cara nak jawab soalan ini. Okey? Erase. Okey. Sekarang kita ada soalan D pula. Okey, soalan D. Okey, yang ini jenis locus yang ke berapa ni? Yang keempat. Ni yang keempat. Ini yang ketiga. Nampak? Semua ada dalam ni. Cuma saya rasa satu je yang tak ada. Jenis locus yang pertama. Kalau tak silap saya. Tak apa, kita tengok dulu. D. Okey. T yang berjarak sama dari garis AB dan juga AD. Okey, T tu adalah locus lah. Yang tak ada dalam ni maksudnya ia adalah locus kamu. Okey, so dia berjarak sama dari garis AB. Tengok AB. Mana AB? Ni AB. Ni AB satu garis lurus. Kemudian AD. Mana AD? Ni AD. Okey, soalan saya. Ni ada dua garis lurus. Okey, dia jenis locus yang ke berapa ni? Puteri Afika. AB, AD. Jenis locus yang ke berapa ni, Puteri? Boleh respon tak, Puteri? Jenis locus yang ke berapa? Ada 5. Ingat lagi tak? Nampak ni garis lurus kan? AB, AD. Apa jenis locus dia ni? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5? Okey. Puteri senyap je. Okey, tak apa. Saya buka pada Darwish. Darwish. Jenis locus ke berapa ni, Darwish? AB, AD. Ni video yang cikgu bagi. Nota tu. Ada 2. Jenis keempat dan yang kelima. Dah. Cikgu dah bagi tips dah tu. Yang keempat ke yang kelima? Mana Darwish ni? Okey, tak juga. Tak tahu juga kot. Zalfa. Okey, Zalfa. Jenis locus yang ke berapa? Ni, ada garis AB, ada garis AD. Okey, tak apa. Saya open lah. Saya open. Siapa boleh tentukan jenis locus yang ke berapa ni?
pun tak ada juga. Cikgu jawab. Okey, terima kasih Syakirin yang kelima, ini adalah garis lurus yang bersilang. Dua garis lurus yang bersilang. AB, AD, nampak? Dia bersilang kat A ni dia bersilang pada titik A ni. Okey, dia tak ada lah buat sampai belakang ni. Tapi kamu kena bayangkan dia adalah dua garis lurus yang bersilang. Okey, dia bukan dua garis lurus yang selari. Okey, yang selari tadi soalan C. Okey. Jadi dia adalah yang bersilang. Maksudnya lokus kamu mesti berada di tengah-tengah. Di mana? Di tengah-tengah tu. Gunakanlah pensel dan pembaris. Bina satu garis lurus di sini yang membahagikan AB dan juga AD kepada dua bahagian yang sama besar. Sudut dia sama kat sini. Saiz dia sama. Sebelah bawah ini dan sebelah atas ni sama saiz dia. Jadi AC. Okey. Ini yang jenis yang kelima. Yang terakhir. Okay, U yang berjarak sama dari garis AB dan juga DC. Kamu punya cara nak tackle soalan kena lihat pada bahagian belakang ni Garis AB dan juga DC. Mana? Saya padam dululah Ini soalan ni kira mudah lagi tau. Lepas ni cikgu akan bagi kamu yang soalan dia up sikit level dia. Kena berfikir sikit. Yang ni pun kena berfikir juga. Okay, berjarak dari garis AB dan juga DC. U kamu dari AB. Ni AB dan juga DC. Okey, saya nak Izan. Muhammad Izan. Ni jenis lokus yang keberapa ni, Muhammad Izan? Muhammad Izan. Ni jenis lokus yang keberapa? Soalan E ni. Garis AB, garis DC. Ada dua garis lurus. Ini garis lurus apa ni? Dua garis lurus apa ni? Ya? Faham tak soalan cikgu sekejap? Soalan cikgu, ini garis lurus apa ni? AB, DC. Tak nampak? Okey, nampak? Tak nampak lagi? Eh, biar betik. Besar dah ni cikgu Zoom ni. Kamu pakai apa tu? Okey. Tak apa, cikgu open soalan ni. Okey, nanti kamu dengarkan je Macam mana boleh tak nampak ni? Ni A. B. Memang tak nampak paparan pada kamu punya skrin ke? Oh, jadi skrin ni tak nampak lah. Ke macam mana? Sebab kat cikgu ada ni. Yang lain? Aiman ada tak? Oh. Okey. Alamak, patutlah. Subhanallah. Okey, maaf Izan, tak apa Izan. Terima kasih juga respon. Okey, tak apa. Cikgu lah terangkan kat sini Jadi kita ada A, B, kita ada D, C, okey? Jadi ini adalah dua garis lurus yang selari sebenarnya A, B dan juga DC. Okey. Jadi dia adalah dua garis lurus yang selari, maksudnya dia adalah jenis lokus yang keempat. Jadi lokusnya mestilah berada di tengah-tengah. Okey. Lokus kamu mesti berada di tengah-tengah Bila lokusnya mesti berada di tengah-tengah, kamu boleh nampak daripada soalan gambar rajah tu, lokusnya adalah HF lah. Okey. So HF. Dan dia adalah jenis lokus yang keempat. Okey. Izan kalau tak nampak nanti boleh rujuk video cikgu dah akan share lah dalam grup nanti. Okey. So inilah cara ataupun langkah kerja untuk selesaikan soalan ini. Okey, so ada soalan tak setakat ni yang kamu rasa kamu nak tanya cikgu ke? Apa-apa sajalah soalan.
Kalau tak ada, cikgu ada soalan. Kalau cikgu, boleh tak? Kalau kadang-kadang huruf ni saya terbalik cikgu. Saya letak AC contohnya soalan D ni saya letak CA pun boleh, tak ada masalah. Jangan tersalah je. Okey? Kalau terbalik huruf pun dikira betul lagi. Kalau tersalah tu kira salah lah. Okey? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, saya ada cikgu. Saya nak buat uh, saya nak lukis kat atas ni. Jawapan saya dekat atas ni saja. Saya tak tulis kat bawah ni. Boleh ke? Tak boleh Sepatutnya jawapan kamu kena dimasukkan pada ruangan jawapan yang disediakan di bawah ni Tak boleh kamu letak kat atas ni. Kecuali kalau soalan tu bukan soalan dalam bentuk kamu kena simbolkan dengan huruf, kamu kena lukis, ya baru kamu lukis dan labelkan dia. Tapi kalau soalan ni dia hanya minta kamu nyatakan menggunakan huruf. Jadi tak perlu lukis lah. Tapi kalau kamu lukis nak conteng pun tak ada masalah. Boleh, dibolehkan. Okey, tak ada masalah. Yang penting jawapan di bawah inilah. Okey. Jadi untuk hari ini saja. Lepas ni cikgu bagi tugasan. Cuba kamu selesaikan ini kelas kita dalam 20 minit. 25 minit je. Kalau tak ada soalan, kita stop sampai sini. Cuma cikgu nak bagi tahu sikit pada kamu semua ni cikgu nak bagi penekanan ni. Okey. Tolonglah Kita ni PDPR lama lagi tau. PDPR kita lama lagi. Cikgu bagi ambil masa seminit je. PDPR lama lagi. Jadi walaupun PDPR, walaupun bukan kelas bersemuka, kamu kena ambil tahulah Kena ambil tahu, kena ambil penting, ambil cakna. Kena ada komitmen tanggungjawab pada diri sendiri, pada mak ayah Sebab yang sediakan data ni, telefon kamu ni adalah mak ayah kamu Mak ayah kamu bertungkus lumus mencari duit untuk membantu kamu mendapatkan ilmu Jadi gunalah kesempatan, manfaatkanlah kemudahan yang disediakan oleh mak ayah kamu tu sebaiknya sebab cara kita nak menggembirakan mereka inilah belajar kan. Dengar kata mereka tu je lah. Okey, sebab apa? Cikgu dulu lagi teruk lah pada kamu ni. Ponteng semua melawan tapi atas kesedaran So kamu kena sedar kena ada rasa kesedaran dalam diri sendiri. Ingatlah ilmu tu penting walaupun kita PDPR tapi cubalah cari ilmu sebanyak mana yang kamu boleh bagi setiap mata pelajaran bukan matematik saja. Ingatlah pengorbanan mak ayah kamu selagi mereka ada ni cubalah untuk berbakti pada mereka. Itu sahaja daripada cikgu. Kalau tak ada soalan, cikgu stop sampai sini dahulu. Terima kasih pada yang hadir kelas pada hari ini. Cikgu sangat-sangat ucapkan ribuan jutaan terima kasih. Syukur Alhamdulillah kerana kamu sangat-sangat berkomitmen untuk masuk kelas kita. Dan insyaAllah apa yang kamu buat ni, kamu mudahkan urusan cikgu, cikgu akan mudahkan urusan kamu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.